A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu? Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, pada hari ini cikgu nak kongsikan tentang tamadun Mesopotamia. Ya. Baik, sebelum tu dalam tajuk ini kita akan tengok bagaimanakah proses pembentukan tamadun Mesopotamia, ciri-ciri tamadun Mesopotamia dan sumbangan kerajaan tamadun Mesopotamia kepada tamadun dunia hingga kekal sehingga hari ini. Baik, sebelum tu kita tengok dulu lokasi tamadun Mesopotamia. Okey, di mana di sini di sini kawasan dia iaitu tamadun Mesopotamia. Okey, di sebelahnya ialah tamadun Mesir Purba, okey, kemudian tamadun Indus dan tamadun Wang Ho. Dan untuk tajuk hari ini cikgu nak kongsikan tentang tajuk tamadun Mesopotamia. Baik. Pertama, kita tengok dulu apakah maksud Mesopotamia. Mesopotamia ialah berasal dari bahasa Yunani, iaitu bermaksud tanah di antara dua sungai. Tanah di antara dua sungai, iaitu sungai apa? Kita tengok sama-sama, iaitu antara sungai Tigris dan sungai Euphrates. Sebab tu dikata tanah di antara dua sungai. Baik, dalam kerajaan Mesopotamia, dia terdapat 7 kerajaan. Antaranya ialah Assyria, Babylon, Ur, Akkad, Kasites, Kaldea dan Sumeria. Baik. Antara faktor kejatuhan tamadun Mesopotamia ialah kerana serangan daripada kerajaan Parsi. Baik, yang seterusnya kita tengok pembentukan tamadun Mesopotamia. Baik, kita nak tengok bagaimanakah tamadun Mesopotamia terbentuk. Baik. Asasnya semua tamadun bermula di lembah sungai. Itu asas. Kenapa? Di lembah sungai itu adalah ada sumber makanan, ada untuk keselamatan, perlindungan, perhubungan. Baik, dalam tamadun Mesopotamia, dia bermula di selatan Baghdad, di mana bermula di sini, di mana orang Sumer berpindah ke kawasan Sumeria ini dan membina penempatan di sini. Mereka membina penempatan dan tebus guna tanah. Tengok mereka tebus guna tanah kawasan ini untuk dijadikan kawasan pertanian. Dan untuk nak buat pertanian, mereka perlu bina sistem pengairan untuk menampung sumber makanan. Dan seterusnya, pertempatan tamadun Mesopotamia bermula dengan perkampungan. Kemudian perkampungan itu berkembang kerana pertambahan penduduk dan kemudian dia berkembang menjadi bandar dan seterusnya membentuk negara kota. So asasnya pertempatan itu bermula dengan kawasan pertanian, kemudian membentuk perkampungan, kemudian bila berlakunya pertambahan penduduk, dia berkembang. Perkampungan itu berkembang menjadi bandar dan bandar itu kemudian berevolusi dan membentuk sebuah negara kota. Baik, kita tengok seterusnya ciri-ciri tamadun Mesopotamia. Suka cikgu ingatkan, kita ada 6 ciri-ciri tamadun yang perlu kita kuasai. Baik, yang pertama kita tengok, ciri-ciri yang pertama adalah negara kota. Antara negara kota yang wujud dalam tamadun Mesopotamia ialah Nippur, Kish, Mari, Ur. Itu antaranya lah. Baik, seterusnya kita tengok dalam negara kota tersebut terletaknya pusat kota. Pusat kota di mana pusat kota itu ataupun negara kota itu akan dikelilingi oleh tembok dan di luar kota dan adanya pelabuhan. Seterusnya, seterusnya setiap kota itu akan dilindungi oleh kubu pertahanan dan adanya pintu gerbang. Pintu gerbang ini melambangkan kekayaan sesebuah negara kota. Seterusnya,
Di dalam negara kota, dia terdapatnya kawasan istana, ada rumah kediaman, rumah ibadat, kita ada rumah kedai dan pasar, dan adanya jalan-jalan yang lurus dan lebar. Dan setiap negara kota tersebut adanya kerajaan yang berdaulat, di mana setiap kerajaan ini mempunyai unit politik dan agama yang tersendiri. Dan setiap negara kota ini akan bersatu tenaga dan bergabung antara satu sama lain untuk berperang untuk mempertahankan negara kota masing-masing daripada ancaman musuh. Baik, seterusnya kita tengok organisasi sosial tamadun Mesopotamia. Baik, tamadun Mesopotamia terbagi pada dua. Yang pertama, golongan pemerintah yang diketuai oleh raja, ketua pendeta, ketua tentera dan bangsawan. Manakala golongan yang kedua adalah golongan rakyat, di mana ada terdapatnya rakyat bebas yang terdiri daripada golongan petani, artisan dan pedagang. Manakala golongan paling bawah adalah golongan hamba yang terdiri daripada tawanan perang. Seterusnya, pemerintahan tamadun Mesopotamia mengamalkan pemerintahan beraja berbentuk teokrasi, di mana pemerintahnya dianggap sebagai Tuhan ataupun wakil Tuhan, tetapi rakyatnya tidak menyembah raja tersebut sebagai Tuhan, kecuali bermula pada Raja Naram-Sin yang menggelarkan dirinya Raja Empat Penjuru Alam kerana taklukannya yang luas dan memaksa rakyatnya menyembahnya sebagai Tuhan. Dan Raja tamadun Mesopotamia berperanan sebagai ketua pentadbir, ketua tentera, ketua pendeta, dan menentukan bentuk pentadbiran kerajaannya dan berkuasa atas tanah, cukai, hasil pertanian dan perniagaan. Seterusnya, pengkhususan pekerjaan tamadun Mesopotamia. Baik, pengkhususan pekerjaan, mereka menjalankan aktivitinya ialah kegiatan perdagangan. Perdagangan, antaranya perdagangan kayu-kayan, mereka ada melibatkan emas dan perak dan membuat tekstil, dan ada kumpulan yang membuat tembikar, dan ada setengah pengkhususan pekerjaan di mana setengahnya menjadi tentera untuk mempertahankan negara kota masing-masing. Dan sistem tulisan. Apakah sistem tulisan tamadun Mesopotamia? Mereka menggunakan tulisan cuneiform. Tulisan cuneiform yang berbentuk pepaku. Misalnya berasal dari mula-mulanya sekali tulisan bergambar, kemudian dia berubah kepada berbentuk simbol. Baik, dan tulisan tersebut ditulis pada tanah liat. Apakah tulisannya? Tulisan cuneiform. Seterusnya, dalam kepercayaan tamadun Mesopotamia, mereka menjadikan zigurat sebagai rumah ibadat mereka. Selain pada itu, zigurat juga berperanan sebagai, selain pada rumah ibadat, sebagai pusat perdagangan dan tempat pertemuan. Ini contoh bentuk zigurat. Baik, seterusnya kita tengok sumbangan tamadun Mesopotamia. Ini sangat penting. So biasanya dalam soalan SPM dia akan bertanya yang paling asas sekali ialah proses pembentukan, bagaimana tamadun itu terbentuk. Yang kedua, yang paling penting ialah sumbangan tamadun, mana-mana tamadun. Baik, kita tengok apakah sumbangan tamadun Mesopotamia. Pertama ialah Kod Undang-Undang Hammurabi. Kod Undang-Undang Hammurabi, di mana kod tersebut digubal oleh Raja Hammurabi yang berteraskan keadilan, hukuman dan denda setimpal dengan kesalahan, tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat. So ingat susun lapis kita tadi. Baik, seterusnya kod undang-undang ini penting. Kod undang-undang ini mengandungi 282 undang-undang dipahat pada tiang dan tembok batu agar memudahkan rakyat membaca undang-undang tersebut. Seterusnya, kepentingan kod undang-undang Hammurabi.
di mana dijadikan dasar perundangan tamadun Mesopotamia, mengelakkan permasalahan masyarakat, mewujudkan perpaduan, kukuhkan organisasi sosial dan membantu tamadun bertahan dengan lebih lama. Yang seterusnya, sumbangannya ialah tulisan cuneiform. Dengan adanya tulisan ini, maka tamadun Mesopotamia dapat melahirkan jurutulis. Apakah kepentingan jurutulis? Jurutulis ini berperanan untuk merekod segala urusan pentadbiran kerajaan Mesopotamia, dan digunakan dalam urusan perniagaan, di mana untuk memberikan resip perniagaan. Seterusnya, dalam bidang kesusasteraan, di mana adanya satu epik yang dikenali sebagai epik Gilgamesh, yang digunakan untuk falsafah dan cara hidup dalam sistem pemerintahan, kepahlawanan, percintaan, kehidupan abadi dan kesaktian. Seterusnya, melalui ilmu astronomi, sumbangannya dalam bidang astronomi, di mana dengan hasil daripada ilmu astronomi ini, tamadun Mesopotamia dapat mengkaji pergerakan bulan, bintang dan matahari. Dan hasilnya, daripada ilmu astronomi tersebut, maka lahirnya ilmu matematik, di mana munculnya sistem perpuluhan, menambah dan punca ganda dua. Seterusnya, wujudnya ilmu geometri. Dan daripada itu juga, daripada hasil daripada ilmu astronomi itu juga, mereka dapat menggunakan untuk penggunaan jalan laut, mereka dapat menurun ke lautan dan mencipta kalender. Dan yang seterusnya ialah ilmu perubatan. Ilmu perubatan di mana mereka telah katalogkan 500 jenis ubatan dan disampelkan dan boleh ketahui cara penggunaan setiap ubatan tersebut. Baik, seterusnya penciptaan roda. Mencipta roda. Baik, roda ini digunakan untuk mencipta kereta kuda, dan kenderaan ini digunakan semasa perang ataupun semasa waktu aman. Baik, dan seterusnya hasil daripada roda ini juga terciptalah kincir air untuk mengairi kawasan pertanian. Dan seterusnya ialah penciptaan batu bata daripada tanah liat. Contoh Baik, dan yang terakhir adalah seni bina, di mana mereka mencipta arca dan tiang batu dan zigurat. Baik, akhir sekali cikgu nak buat rumusan sekejap. Cikgu gunakan satu kaedah, iaitu kinestetik juga untuk kita mengingat sumbangan tamadun Mesopotamia. So boleh ikut cikgu sama-sama So cikgu nak bagi 6 saja. Pertama ialah contoh cipta roda, kita buat bulat cipta roda. Yang kedua, ilmu astronomi. Ilmu astronomi. Ketiga, kincir air, cipta kincir air. Kincir air. Keempat, cipta batu bata. Baik. Yang kelima, ilmu perubatan. Cucuk sikit kan. So, ilmu perubatan, dan akhir sekali adalah kod Undang-Undang Hammurabi. Itu saja daripada cikgu. Selamat belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.